Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkat ini kita dapat bersama-sama bertemu buat siri yang ketiga pada kita membicarakan tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana hadis-hadis ini ia berkaitan dengan bab menerangkan tentang banyaknya kasrati turukul khairi, banyaknya jalan-jalan untuk kita melakukan kebaikan, ataupun dengan bahasa mudahnya adalah banyaknya cara ataupun banyaknya amal, banyaknya bentuk kita boleh mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bab 13 ini mengandungi 25 hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, yang mana Alhamdulillah pada siri yang kedua yang lalu kita telah selesai membaca 11 hadis daripada 25 hadis. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung dengan hadis yang ke-12 daripada 25 hadis, yang mana hadis yang ke-12 ini merupakan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Sesiapa yang dia berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, maknanya dia memang berwuduk seperti mana wuduk yang Allah Ta'ala perintahkan, yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Maknanya dia memang mengambil wuduk dengan sempurna. Kemudian kata Nabi, "Thumma atal jumu'ata." Kemudian dia mendatangi Jumaat. Maknanya dia pergi solat Jumaat. Ketika dia sampai pada tempat dibuatnya solat Jumaat, fastama'a wa ansata. Lalu dia mendengar wa anfata, dan dia tidak bercakap, iaitu dia diam. Okey. Dia tidak bercakap, dia dengar dan dia tidak bercakap tu maksudnya apa? Dia mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib pada solat Jumaat tersebut. Maka apakah kebaikan yang dia dapat? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati. Dia tu maksudnya yang dia berwuduk dengan sempurna, kemudian dia sampai ke masjid pada hari Jumaat tu, dia mendengar khutbah, kemudian dia tidak bercakap-cakap, maknanya dia fokus, dia dengar, maka dia itu akan diampunkan atas apa-apa yang berlaku di antara hari itu. Hari itu, hari Jumaat itu, dan hari Jumaat yang berikutnya. Maknanya,
Kalau hari ni hari Jumaat, ya, dia pergi solat berjumaat. Maknanya dia pergi solat Jumaat, dia mendengar khutbah, dia diam, dia dengar khutbah, lalu hari Jumaat yang dia datang tu, yang dia pergi hari ini ni, Allah Ta'ala akan hapuskan mana-mana kesalahan dia, dosa dia, bermula daripada Jumaat ini sampai kepada Jumaat minggu depan. Maknanya 1 minggu lah. Maknanya Jumaat kepada Jumaat berapa hari? 1 minggu. Okey, maknanya 7 hari. Lepas tu Nabi SAW menyebutkan lagi wa ziyadatu thalathati ayyamin, serta ditambah lagi dan ditambah lagi 3 hari. Ditambah 3 hari tu maknanya kalau Jumaat pergi kepada Jumaat yang berikutnya 1 minggu, Allah Ta'ala akan hapuskan mana-mana dosa dia bermula Jumaat ini kepada Jumaat yang minggu depan. Tetapi bukan seminggu saja. Allah tambah lagi 3 hari. Maknanya berapa hari semuanya? 10 hari. Maknanya dia pergi solat Jumaat minggu ni, mana-mana dosa kecil yang dia lakukan bermula Jumaat ini, Sabtu ini kan, sampai Jumaat berikutnya Allah akan hapuskan dosanya. Tapi bukanlah Jumaat minggu depan saja, tapi ditambah hari Sabtu, ditambah lagi dengan 3 hari lagi. Maknanya 10 hari. Okey, jelas kat sini. Okey. Lepas tu sabda Nabi SAW, "Waman massal hafa faqad lagha." Sesiapa yang memegang batu kerikil, maka telah sia-sia. Maksudnya dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Memegang batu tu maknanya dia tak fokus lah. Maksudnya dia buat sesuatu pekerjaan yang tidak perlu semasa dia sedang mendengar khutbah. Sebab tu orang yang mendengar khutbah ni dia kena dengar betul-betul. Jangan tidur. Jangan buat perbuatan-perbuatan yang mata tidak berkaitan. Seperti dia tengok handphone ke, seperti dia pegang batu ke, seperti dia maksudnya buat apa sahaja yang perbuatan yang tidak berfaedah. Maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, kita lihat dulu apa ulasan, apa pengajaran daripada hadis ni. Jadi hadis ni khususlah kepada orang yang pergi mengerjakan solat Jumaat. Khususnya orang lelaki. So kalau orang tak pergi Jumaat, dia tidak termasuk dalam hadis inilah. Okey. Hadis ni apa yang dapat kita pelajari? Kan, Allah Ta'ala ni nak bagi kita dapat kebaikan. Pada solat Jumaat boleh dapat kebaikan. Pada mendengar khutbah boleh dapat kebaikan. Tapi tak ramailah, tapi selalunya kalau orang dengar khutbah ni, kita boleh kata yang tidur, yang tak dengar khatib tu bercakap di atas mimbar tu, memang kita tak boleh kata ramai juga, tetapi kita nak kata bahawa ada yang tidur sewaktu khatib tu menyampaikan khutbah. Dia terjaga waktu bila? Waktu dah nak iqamat. Jadi dia tak termasuk di dalam hadis ini. Dia tak dapatlah kelebihan. Dihapuskan dosanya daripada Jumaat ini kepada Jumaat yang akan datang. Sebab dia kena memenuhi hadis ni. Dia kena mendengar khutbah. Lepas tu dia kena diam. Walaupun dia dengar khutbah, tapi kalau dia tak diam pun tak boleh juga. Nanti kita akan pergi kepada pengajarannya. Okey, pengajaran hadis ini yang pertama, kata para ulama, daripada hadis yang ke-12 itu, kita dapat belajar diperintahkan
untuk memperbaiki dan menyempurnakan wuduk sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kena mencontohi Nabi? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah manusia yang ibadatnya sempurna. Seperti mana Nabi mengambil wuduk. Jadi syarat utamanya adalah pada apa? Wuduk yang dilakukan dengan sempurna. Yang kedua kita dapat belajar, dihapuskan dosa-dosa yang terjadi selama 10 hari. Dengan syarat orang yang pergi solat Jumaat tu dia kena memenuhi adab-adab menghadiri solat Jumaat. Apa adab-adab solat Jumaat tu? Yang paling utama berdasarkan hadis tadi adalah dia mendengar khutbah yang disampaikan. Lepas tu dia buat apa? Dia diam. Dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ada 3 lah. Pertama, dia mendengar khutbah yang dibacakan. Yang kedua, dia diam. Dia diam tu maksudnya dia tak bercakap dengan sebab orang boleh mendengar khutbah sambil bercakap. Betul kan? Tetapi dia diam. Walaupun orang sebelahnya buat benda-benda yang benda-benda tak patut, dia kena diam juga. Dia tak boleh nak tegur orang tu sebab dia sedang mendengar khutbah. Yang ketiga, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti mana sedang memegang batu. Dia nak main. Orang dulu tak ada handphone. Kalau zaman sekarang ni, masuk khutbah pun orang boleh tengok handphone. Na'udzubillah. Orang perempuan mungkin tak perasan sebab jarang kan nak pergi solat berjumaat. Tapi kalau orang lelaki kita tengok. Kadang orang sebelah main handphone. Tapi kita nak cakap tak boleh sebab khatib sedang memberikan khutbah. Tak boleh nak tegur dia. Jadi ini adalah adab-adab memenuhi solat Jumaat, maka dia akan dapat kebaikan apa? Allah menghapuskan dosanya selama 10 hari. Bermula Jumaat ini, sampailah Jumaat yang berikutnya ditambah lagi 3 hari. Yang ketiga, dan di sini kita dapat belajar wajibnya diam tatkala mendengar khutbah Jumaat. Masyarakat kita ni ada setengah dia memang diam tau. Dia diam. Sebab apa? Sebab dia tidur. Tertidur. Itu pun tak boleh pun sebenarnya. Itu tak termasuk dalam mendengar. Dia bukan diam maknanya tidur. Dia mendengar tetapi dia diam. Dan dilarang melakukan perkara yang boleh mengganggu penumpuan daripada mendengar khutbah. Okey, itu di antara pengajaran yang kita boleh ambil pada hadis yang ke-12. Baik. Kita teruskan dengan hadis yang ke-13. Okey. Tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan baik kan? Tetap boleh, jelas tak? Okey. Jelas. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh dapatkan nota di link Google Drive yang saya telah letakkan. Sama ada di bahagian komen FB Akademi Tadabur ataupun tetap boleh tengok di ruangan chat. Ambil nota untuk siri ketiga ni. Baik, kita sambung kepada hadis yang ke-13. Hadis ke-13 ni semua orang boleh dapat kebaikan dia. Kalau yang 12 tadi hanya orang yang pergi solat Jumaat saja. Tapi pada kali ini dia boleh dapat kelebihan dia berdasarkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan terus tengok kepada terjemahan hadis. Okey, tengok pada terjemahan hadis. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu awil mu'minu." Apabila seorang muslim ataupun dia seorang yang mukmin berwuduk. Maknanya
perawi hadis ni dia ragu-ragu sama ada Nabi cakap Muslim ke Nabi cakap mukmin. Tapi sebenarnya sebut Muslim pun boleh, mukmin pun boleh, tak jadi masalah. Yang paling penting dia pada aktiviti dia buat apa? Kebaikan dia buat apa? Dia berwuduk. Sekarang ni amal kebaikan dia apa? Dia berwuduk. Okey, apakah jalan nak dapat kebaikan? Maksudnya salah satu jalan kebaikan tu dengan dia berwuduk. Maka kata Nabi SAW, فَغَثَلَ وَجْأَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْئِهِ كُلُّ خَتِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَا الْمَاءِ. Maka ketika dia membasuh mukanya, kita tahu muka termasuk anggota wajib berwuduk. Maka ketika dia basuh muka dia, maka hilanglah semua dosa yang ada pada kedua matanya bersama air atau bersama titisan terakhir wuduknya. Maknanya di sini apa kebaikan dia? Jalan kebaikan yang kita boleh dapat adalah dengan berwuduk. Apa kebaikan dia kita boleh dapat juga? Adalah dihilangkan semua dosa yang ada pada mukanya, tambah khususnya pada kedua matanya. Kenapa pada dua mata? Kerana pada dua mata ni ada dosa. Lepas tu Nabi kata, hilanglah semua dosa pandangan kedua matanya. Maknanya mata kita ni ada melakukan dosa. Dosa apa? Dosa melihat benda-benda yang Allah haramkan. Okey, tetapi dosa mata tu dia akan digugurkan, dia akan hilang bersama dengan air wuduk yang dia ambil itu. Apabila dia membasuh kedua tangannya, hilang pula semua dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama titisan terakhir air wuduknya. Okey, tapi pada dua tangan ni Nabi tidak sebut apakah jenis dosa dia. Tapi kalau kita tahu sedia maklum, kalau kita tengok dalam hadis di lain, kita tahu apa dosa tangan ni. Apa dosa tangan ni. Kadang-kadang kita nak kecam orang ni. Tulis hashtag kecam. Share. Puas hati aku. Contoh kan. Yang tu pun dosa daripada tangan kita ni. Maka apabila diambil wuduk dengan sempurna, maka dosa kedua tangan itu akan dibawa hilang oleh air wuduknya. Kemudian apabila dia membasuh kakinya, hilanglah semua dosa yang dibuat oleh kedua kakinya bersama dengan air atau bersama titisan terakhir wuduknya. Maka setelah selesai dia berwuduk, maka bersihlah dia dari dosa-dosa yang ada pada anggota wuduknya. Maknanya, kalau ada dosa pada anggota muka, terutama pada mata, sebab mata ada pada muka, kan? Maka hilang dosa-dosa pada mata dia. Kemudian apabila dia ada berdosa pada tangannya, maka dengan dia melakukan kebaikan. Kebaikannya apa? Kebaikannya maksudnya adalah pada wuduknya. Maka gugur dosa bersama dengan air pada wuduknya yang diambil pada tangannya. Begitu juga pada kakinya. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ni apa dapat kita ambil pengajaran? Nombor 1. Di sini kita dapat mengambil pengajaran, kita dapat belajar tentang keutamaan berwuduk. Dan membiasakanlah diri kita untuk berwuduk. Maklumat ni pun sebenarnya kalau siapa yang ada mengikuti pengisian kelebihan beramal, fadail a'mal, yang kita selalu bincangkan pada setiap hari Isnin jam 10.30 pagi, anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin tu, kita dah pun mempelajari tentang amal-amal penghapus dosa. Tapi kita jumpa hadis ini sekali lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-13.
Okey, yang mana berwuduk ni dia ada banyak kelebihan lain. Bukan hanya pada penghapus dosa. Tetapi dalam bab ni, Al-Imam Nawawi dia ambil hadis ni untuk dia katakan kepada kita, kita ni kalau nak dapat kebaikan, ingat kebaikan tu bukan hanya pada dapat ganjaran pahala. Tetapi kebaikan tu juga merujuk kepada Allah menghapuskan dosa kita. Itu pun dipanggil kebaikan. Jadi, hadis daripada hadis kita baca tadi, rupa-rupanya nak dapat kebaikan ni, dari sudut Allah menghapuskan dosa kita, salah satu jalannya daripada berwuduk. Sebab tu kena biasakan untuk berwuduk. Kerana ia merupakan penyebab untuk mendapat pengampunan dosa. Kalau wuduknya terbatal, ambil balik wuduknya. Bukan semata-mata nak solat saja. Tetapi memang berwuduk tu satu ibadat yang dituntut. Yang kedua kita dapat belajar pada pagi ini. Setiap anggota badan kita boleh berbuat maksiat. Maknanya anggota badan kita ni boleh terjatuh dalam melakukan maksiat. Contohnya, mata. Mata kita, apakah maksiat yang dibuat oleh mata? Contohnya, seperti kita memandang perkara yang Allah haramkan. Oleh kerana itu, dosa akan berada pada setiap anggota badan yang melakukannya. Okey, maknanya, kenapa Nabi kata tadi, kalau kita basuh muka kita ketika mengambil air wuduk, dosa-dosa kita gugur, dosa-dosa mata kita gugur. Kenapa? Kenapa gugur? Kenapa hilang? Bermakna, dosa yang kita buat ni dia menempel. Dia nampak pada matanya. Kita tak nampak lah tapi nampak kesan. Ada dosa tu pada mata tu. Kita tengok benda haram, dekat mata tu ada kesan dia berdosa. Kita tak nampaklah dosanya. Mata tu juga macam tangan. Kalau kita buat dosa, kan, dengan tangan kita, maka tangan tu dia ada tanda. Dia berdosa pada tangannya. Kita tak nampaklah. Tapi ada. Pada dosa kaki ada. Jadi nak dibuang dosa-dosa tu pada mata, pada tangan melalui jalan berwuduk. Dan ia akan keluar dari tiap-tiap anggota badan itu. Maksudnya pada anggota-anggota wuduk tadi. Okey, maklumat ni dah sering kali kita dengar, maka ini adalah pengulangan untuk pengukuhan. Salah satu jalan nak dapat kebaikan, Masya Allah. Ya. Jalan Allah Ta'ala nak bagi jalan nak hapuskan dosa ni pada mengambil wuduk. Jadi kalau wuduk terbatal, ambil semula, jaga tentang wuduknya. Kerana itu adalah salah satu jalan kebaikan dari sudut penghapusan dosa. Kita terus kepada hadis yang ke-14. Okey. Nanti kalau ada soalan di chat, insyaAllah nanti saya akan jawab. Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-14. Daripada 25 hadis. Okay, kita cuba pagi ni dengan kadar yang mampu sampai hadis keberapa kita sempat untuk habiskan. Okay. Hadis yang ke-14 ini adalah hadis yang masih lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatu al-khamsu." Salat 5 waktu. Salat 5 waktu tu kita tahulah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tadi tu. Wal juma'atu ilal juma'ati. Salat Jumaat kepada Jumaat yang berikutnya. Wa Ramadhanu ila Ramadhan. Bulan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya. Maksudnya, puasa kita di bulan Ramadhan tersebut sampai kepada Ramadhan yang berikutnya. Kalau solat, ibadat harian. Kalau Jumaat, ibadat mingguan.
Kalau Ramadan, ibadat tahunan. Yang mana, kata Nabi, daripada satu solat, nak pergi satu solat. Contohnya, kalau kita, contohnya hari ni sembahyang zuhur. Bukanlah, contohlah tu memang kena sembahyang zuhur pun. Kan? Kalau kita sembahyang zuhur hari ni, sembahyang zuhur kita ni, dia dapat menghapuskan, contohnya kita sembahyang subuh pagi tadi, lepas tu kita buat dosa. Lepas subuh tadi. Dosa-dosa kecil yang kita buat. Maka solat zuhur kita tadi tu dapat menghapuskan dosa yang dibuat lepas subuh tadi. Lepas tu sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, Allah terbuat lagi dosa-dosa kecil. Maka sekejap lagi dia sembahyang asar. Asar tu menghapuskan dosa yang dibuat sepanjang zuhur ke asar. Lepas tu lepas asar, buat lagi dosa kecil. Lepas tu, dia sembahyang maghrib, dihapuskan dosa asar ke maghrib. Begitulah solat 5 waktu. Masya Allah. Kebaikan tak? Kita lagi banyak belajar, kita rasa seronok nak sembahyang. Bukankah dia diwajibnya? Tetapi pada sembahyang itu, di antara satu sembahyang kepada satu sembahyang, dapat, kata Nabi apa? Mukaffiratun ma bainahunna. Menjadi penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Kebaikan yang Allah nak bagi pada kita. Kalau satu Jumaat kepada Jumaat yang lain. Kalau orang pergi, contohnya dia sembahyang solat Jumaat yang dia buat hari ni, lepaslah kalau dia ada buat dosa lagi selepas Jumaat ni, dia pergi solat Jumaat minggu depan, dia hapuskan dosa Jumaat yang sebelum ini. Begitulah minggu by minggu. Maknanya Allah hapuskan dosa ada yang bentuk hari-hari melalui solat by solat. Ada Allah menghapuskan dosa dari sudut mingguan. Digabung seminggu tadi, hapus pula dosa dia dengan Jumaat tadi. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ya Allah, ini lagi tahun. Contohnya kalau kita ada melakukan dosa kecil selepas Ramadan tahun ni. Kan, Ramadan tahun ni ada kita melakukan dosa. Maka Ramadan yang akan datang tu, dia akan menghapuskan dosa sepanjang tahun tu. Dia hapuskan dosa daripada Ramadan kepada Ramadan. Lepas tu Nabi kata, idajtanabal kabair, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Okey. Hadis ni menyebutkan berlakunya banyak perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dosa-dosa kecil yang kita nak buat tu, okey, kalau Allah nak hapuskan dengan syarat kita kena usaha dalam masa yang sama untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni adalah dosa-dosa yang ada disebutkan secara khusus, ataupun dosa-dosa besar ni dosa yang dikaitkan dengan kalau buat ni kena azab, kalau buat dosa ini kena laknat dan sebagainya. Okey. Maknanya hadis ni menyebutkan kalau kita nak solat tadi berperanan, berfungsi menghapuskan antara satu solat kepada satu solat, begitu juga Jumaat kepada satu Jumaat, begitu juga Ramadan, syarat dia adalah kita kena berusaha dalam masa yang sama, kita tidak melakukan dosa-dosa yang diisytiharkan sebagai dosa besar. Ada para ulama mengatakan pula bahawasanya hadis ini menunjukkan bahawasanya dosa besar itu tidak boleh dihapuskan hanya dengan solat kepada solat, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan. Tak boleh. Kerana dosa besar ini dia hanya boleh dihapuskan melalui jalan taubat nasuha. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita terus pergi kepada pengajaran hadis ni. Nombor 1, kita dapat belajar kelebihan. Sekejap ya. Kita dapat belajar apa? Kelebihan. Kita dapat belajar kelebihan ataupun keutamaan hari Jumaat dan bulan Ramadan. Dalam masa yang sama, okey, hadis tadi tu
menunjukkan kepada kita kalau kita buat ibadat pada hari Jumaat, kita berpuasa pada bulan Ramadan, mestilah puasa yang betul-betul solat dan juga puasa yang betul-betul puasa. Maka akan menjadi sebab diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga dapat belajar pada pagi ini, dosa ni terbahagi kepada dua. Ada dosa kecil dan ada juga dosa besar. Okay, hadis riwayat Muslim. Di sini kita mendapati bahawasanya banyaknya jalan, banyaknya peluang yang Allah beri kepada kita nak dapat kebaikan. Kan? Kalau tak dapat, bukan sekadar kita dapat kebaikan penghapusan dosa pada ibadat harian seperti solat, tetapi dapat juga dalam bentuk mingguan. Dapat juga dalam bentuk tahunan. Allah Ta'ala ni maha luar rahmat dia. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Allah Ta'ala nak bagi rahmatnya. Dengan dia menjadikan ibadat-ibadat ni dapat kebaikan. Dapat ibadat ni dapat kebaikan. Kan, pemurahnya Allah. Belas kasihannya Allah, rahmatnya Allah kepada kita semua. Jadi manfaatkanlah ibadat-ibadat ini. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ke-16. Kejap lagi saya akan jawab mana-mana soalan yang ada ya. Okey. Kita tengok dahulu hadis ke-15. Okey, hadis ke-15 ni pun hadis yang mungkin sesiapa yang pernah mengikuti tajuk amal-amal penghapus dosa pernah jumpa juga hadis ni ataupun pada kelebihan berwuduk. Okey, hadis ke-15 ni kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan Nabi mengatakan, ala adullukum, mau tak kamu semua aku tunjukkan sesuatu ma yamhullahu bihil khataya, yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajati, dan dapat mengangkat beberapa darjat. Kenapa Nabi cakap mahukah? Nabi ni seorang manusia yang suka ajar orang dengan kebaikan. Nanti kita akan ambil pada pengajaran dia. Jadi Nabi SAW ni dia tahu kebaikan. Dia tak simpan sorang-sorang. Dan kita sedia maklum, para Nabi dia akan menyampaikan, dia tabligh. Maka Nabi ni suka para sahabat melakukan kebaikan dan dapat kebaikan. Maka Nabi bagi tahulah. Kenapa Nabi tak bagi tahu direct? Kenapa Nabi tak bagi tahu, kamu buat amal ni dapat sekian-sekian. Tapi kenapa Nabi bertanya dulu? Ini dia panggil kaedah untuk menarik perhatian. Cara nak tarik perhatian para sahabat dalam teknik pembelajaran, Nabi mulakan dengan Nabi bertanya. Korang semua nak tahu tak? Sesuatu yang kalau kamu lakukan, kamu dapat dua kebaikan lah. Kebaikan tu dari sudut apa? Dihapuskan dosa kamu, dan kamu pula diangkat darjat kamu. Diangkat darjat. Sehingga darjat di dalam syurga pun akan diangkat. Dan hapus dosa. Lepas tu dapat pula angkat darjat. Para sahabat menjawab apa? Qalu bala. Mereka jawab, sure ya Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah. Sudah tentu ya Rasulullah. Kami nak tahu dia. Maka Nabi SAW pun menyebut yang pertama. Nabi sebut yang pertama. Nabi kata yang pertama adalah, yang pertama apa? Kejap ya, saya tu kawan dia. Yang pertama, Nabi menyebutkan adalah apa? Nabi kata isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Menyempurnakan wuduk di saat-saat yang tidak disukai. Ataupun maknanya kamu berada dalam kesulitan atau kamu berada dalam kesakitan. Ini amal pertama. Maknanya jalan kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita ni, Masya Allah, dapat hapus dosa, lepas tu boleh angkat darjat pula.
Kan? Salah satu darinya kata Nabi, kalau kamu berada dalam keadaan yang sukar nak berwuduk, kan? Maka kamu sempurnakan wuduk tu, kamu dapat kelebihan tadi tu. Kamu dapat kebaikan dia. Maknanya jalan nak buat kebaikannya pada apa? Pada menyempurnakan berwuduk tadi. Ketika kita berada dalam kesulitan. Contohnya, hari tu sejuk sangat. Ni dah boleh rentas negeri ni kan? Pergilah naik ke tanah tinggi. Kan? Highland lah. Ke Highland ke mana-mana kan. Kadang-kadang sejuk ni nak ambil sampai subuh ni, sejuk ni. Kan? Tapi yang dia sejuk itulah, dia sempurnakan anggota wuduk dia tadi tu, maka dia dapat penghapusan dosa dan diangkat beberapa darjat. Yang kedua kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, dia memperbanyakkan langkah ke masjid. Maksudnya dia banyak berjalan pergi ke masjid. Okey. Yang ketiga, wantizarus salati ba'da salati. Yang ketiga, dia menunggu salat selepas salat. Dia tunggu masuk satu salat kepada satu salat, tunggu dia. Tunggu. Contohnya, dia sembahyang zuhur sekejap lagi. Kan, lepas tu dia tunggu sampai nak masuk waktu asar, dia tunggu salat. Perbuatan menunggu waktu salat. Menunggu antara salat kepada salat. Okey, 3 perkara ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dapat menghapuskan dosa. Bukan sekadar dapat mengangkat beberapa darjat. Tetapi Nabi isytiharkan ketiga-tiga perbuatan ni. Nabi kata, fadzalikumur ribatu, fadzalikumur ribat. Nabi kata, tiga-tiga amal ni dia dipanggil ribat. Ribat maksudnya orang yang menjaga sempadan. Maksud dia, kalau ribat tu orang yang jaga sempadan daripada musuh datang. Menjaga sempadan, kan orang menjaga sempadan ni susah. Kan? Musuh datang nak kena tengok, lepas tu tak boleh cuai, lepas tu perlukan kefokusan, betul tak? Kadang-kadang membahayakan nyawa, kan? Kadang-kadang tak tidur, kan? Tak cukup tidur. Maknanya orang yang menjaga perbatasan daripada negara itu diserang oleh musuh, dimasuki musuh, tu dia panggil perbuatan riba. Nabi mengatakan 3 amal ni, Nabi kata itulah riba, itulah riba. Kenapa Nabi kata 3 amal ni seperti orang yang menjaga sepadan daripada musuh? Kerana apa? Pertama, wuduk tu memang kita tahu kita perlu berwuduk. Tetapi, ya Allah, ni susah ni nak wuduk sekarang ni. Mungkin air tu terlalu panas ke, betul tak? Mungkin sejuk sangat ke, betul tak? Mungkin ada, mungkin dia nak cari air tu payahnya nak cari. Tapi dia kena lengkapkan, sempurnakan wuduk dia, contoh. Lepas tu pula, orang nak berjalan ke masjid ni bukan senang tau. Orang zaman sekarang ni, kalau boleh nak parking betul-betul depan pintu masjid tu. Itulah orang kita. Sepatutnya, kita mencari jalan macam mana nak melangkah banyak ke masjid. Maknanya kena cari tempat yang jauh dari masjid. Nanti kita akan pergi hadis yang khusus pasal duduk jauh daripada masjid. Nanti kita akan belajar dekat hadis nombor 20 dengan hadis nombor 21. Nanti kita akan jumpa. Tapi orang kita terbalik. Kalau boleh nak tempat tinggal tu dekat-dekat depan pintu masjid. Nak tempat-tempat dekat dengan masjid. Bukan tak boleh, jangan. Bukan tak boleh. Tapi telah kehilangan peluang memperbanyakkan langkah. Nanti kita akan tengok. Tapi ada juga orang jauh, tapi dia tak nak berjalan. Okey, nanti kita akan ulas berjalan macam mana, kan. Dia sebenarnya ikut kemampuan lah, tapi bukan senang orang nak berjalan. Sebab apa? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas nak berjalan, betul tak? Nak berjalan.
perbuatan, tapi memperbanyakkan langkah pergi masjid tu sendiri, dia seperti orang yang menjaga sepadan. Payahnya nak buat perbuatan macam tu. Yang ketiga, menunggu solat. Nak menunggu solat ni bukan senang. Orang kita ni kadang-kadang lepas salam tu, kalau boleh cepat je bagi salam. Assalamualaikum, puk dah hilang dah. Cepat-cepat nak habis solat. Ni tapi ada orang ni, dia duduk tunggu waktu solat kepada satu solat yang lain. Ni perbuatan ni memerlukan kepada apa? Kesungguhan, kegigihan. Itu yang Nabi kata seperti orang yang menjaga pintu sepadan dia. Okey, dapat tuan-puan? Masya Allah. Allah Ta'ala ni nak bagi peluang kita dapat pahala banyak, kebaikan banyak. Dah lah dapat hapuskan dosa, lepas tu dapat angkat beberapa derajat. Lepas tu seperti orang yang menjaga sepadan negara daripada musuh. Maka pilihlah nak buat yang mana satu. Ikut kemampuan kita lah. Tapi jangan kita guna alasan, tu je lah aku mampu. Tapi kita kena usaha sikit. Usaha banyakkan lagi. Kan? InsyaAllah nanti bab langkah ke masjid kita akan sembang pada hari nombor 20, 21. Okey. Kita nampak tak jalan-jalan nak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Okey. Kita pergi kepada pengajaran hadis. Okey. Hadis ni apa dapat kita dapat belajar? Nombor 1, disunahkan mengarahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, yang kebaikan tu dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan? Maksud dia macam Nabi kan? Kan Nabi kata, korang semua nak tahu tak? Nak tak aku tunjukkan? Maknanya kita tiru macam Nabi, kita disunahkan, ikut sunnah Nabi, kita ajak orang buat kebaikan. Kalau kita tahu satu maklumat, kita ajak orang buat kebaikan. Okey, yang kedua, diperintahkan membasuh atau mengusap seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap ketika berwuduk, meskipun hal itu sangat berat untuk dilakukan. Ini yang amal yang menyempurnakan wuduk tadi tu. Ya, sempurnakan wuduk. Jangan terkejar-kejar daripada menyempurnakan wuduk tadi. Yang ketiga, dalam masa yang sama kita dapat belajar sentiasa memelihara solat berjamaah di masjid. Sebab yang memperbanyakkan langkah ke masjid tu menunjukkan bahawa apa? Dia banyak langkah ke mana? Bukan langkah pergi tempat lain, tapi pergi ke masjid menunjukkan memelihara solat berjamaah. Yang ketiga, yang keempat, kita dapat pelajaran dekat sini, ibadat. Dia diumpamakan seperti orang yang berjihad. Jihad tu apa? Jihad yang menjaga sepadan negara tadi. So ibadat, dia diumpamakan juga seperti jihad. Ibadat yang macam mana yang tadi tu? Menyempurnakan wuduk dalam kepayahan, banyak berjalan ke masjid, lepas tu pula menunggu sesolat. Solat kepada solat ni, dia diumpamakan jihad. Kenapa? Kerana jihad itu memerlukan kesabaran. Jihad itu memerlukan ketekunan dan keteguhan jiwa. Betul tak? Kalau kita takut dengan musuh, dah lari dah. Jadi, ibadat-ibadat tadi itu, dia diumpamakan seperti orang yang berjihad. Kenapa? Kerana berjihad ni dia memerlukan kepada kesungguhan, ketabahan dan sebagainya. Yang kelima, pelajarannya adalah keutamaan rumah ataupun tempat tinggal ataupun tempat menginap yang jauh daripada masjid berbanding yang hampir dengan masjid. Ni kita akan kupas hadiah khusus tentang dia lagi. Sebab apa? Sebab kalau rumah dekat, tempat penginapan dekat, kuranglah kita melangkah. Berbanding lagi jauh, lagi banyak kita melangkah. Menunjukkan bahawa rumah yang jauh daripada masjid ada kelebihan dia berbeza yang dekat dengan masjid. Dia ada beberapa perbezaan lah. Tapi kalau orang yang memang niatnya untuk melangkah, berjalan banyak, maka dia memilih rumah yang jauh dengan masjid. Okey.
Yang berikutnya, keutamaan bergantung hati terhadap rumah-rumah Allah, dan ia merupakan ibadat yang tersendiri. Apa maksud dia? Okey. Kalau yang dia ada kaitan dengan ni. Bergantung hati tu maksudnya, hati dia ni asyik teringat dekat masjid. Bagus. Rakyat Malaysia ni, orang Islam kita ni bagus. Kan? Dia selalu tanya, macam mana SOP masjid, macam mana SOP. Kalau nak pergi melancong, boleh pula diberikan seluas-luasnya. Tapi kalau dekat masjid, macam mana? Tapi anggapan kita, orang yang bertanya macam tu adalah orang yang hati dia tak sabar-sabar nak pergi masjid. Kalau pergi Jumaat sekarang ni, ada setengah tempat nak kena daftar. Kan? Sebab apa? Sebab hati dia seronok sangat dia nak pergi masjid. Kenapa? Bergantung hati tu maksudnya hatinya terikat dengan masjid. Seronok sangat untuk dia buat ibadat di masjid. Ataupun di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Macam mana bergantung hati? Itu yang dia tunggu waktu salat, kepada salat. Dia nak berjalan kaki ke masjid itu. Masya Allah. Orang yang macam ni sebenarnya dia juga telah buat satu ibadat lain. Ibadat lain tu ibadat apa tahu? Ibadat berbentuk hati ini teringat, suka kepada rumah-rumah Allah. Orang yang ada jiwa dia terikat dengan masjid, dengan rumah-rumah Allah, okey, maka ia termasuk dalam salah seorang manusia yang Allah akan lindung nanti di hari akhirat. Ia akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, itu pelajaran yang boleh kita dapat daripada hadis nombor 15 tadi. Okey, kita terus kepada hadis yang ke-16. Hadis ke-16 ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi SAW. Ini bukan kata Abu Musa ya. Ini adalah sabda Nabi SAW. Kena tulis kat situ tambahannya. Sabda Nabi SAW. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Siapa yang mengerjakan solat pada dua waktu yang sejuk. Dua waktu yang sejuk tu, kalau kita tengok dalam hadis lain disebutkan solat subuh dengan solat asar. Hadis ni Nabi tak sebut solat spesifiknya apa. Cuma Nabi guna istilah solat yang dua waktu yang sejuk. Dua waktu sejuk tu, kalau kita baca dalam hadis lain, adalah solat subuh dan solat asar. Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk syurga. Semayang subuh dengan semayang asar boleh masuk syurga. Masya Allah. Besarnya kelebihannya. Tapi janganlah semayang dua waktu ni je. Zuhur tak semayang, maghrib tak semayang, isyak tak semayang. Bukan maksudnya macam tu. Tapi hadis ni nak menunjukkan bahawa Masya Allah. Kan besarnya keagungan Allah Ta'ala ni dari sudut nak beri kurniaan dia ni. Ya Allah, luasnya rahmat Allah ni. Macam, saya bayangkan, macam satu kebaikan tu, satu ibadat tu macam berganda-ganda. Dapat sudut ni, tu nak berjalan dapat pahala, tunggu solat dapat pahala, sembahyang 5 waktu tu pula dapat pahala. Lepas tu dapat spesifik lagi subuh dengan asar pula. Lepas tu ada pula subuh saja, isyak saja. Maknanya banyak tak Allah bagi jalan untuk kita dapat kebaikan. Hadis ni muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Dia ada satu tajuk khas tau. Pasal tajuk kelebihan solat asar dengan solat subuh, solat asar dengan solat subuh. Dia ada tajuk yang khas, kita kena belajar kemudian. Tapi salah satu daripadanya tajuk ni. Okey, kenapa solat subuh dan solat asar dikaitkan dengan masuk ke dalam syurga? Okey. Solat subuh ni, kita tahu dia di antara kesukaran untuk solat subuh ni adalah kerana ia adalah waktu apa? Waktu untuk kita tidur.
Solat asar ni pula waktu orang sedang sibuk nak menghabiskan kerja-kerjanya. Lepas tu penat pula buat kerja. Jadi daripada hadis ni kita dapat pengajaran apa? Kita kena tulis pengajaran dia. Cuma dalam nota tu tak ada, kita kena tulis. Di sini pengajaran yang kita dapat belajar apa? Menjaga waktu solat subuh kerana ia berkaitan dengan waktu tidur, dan menjaga solat asar kerana ia ada kaitan dengan sibuk menyelesaikan pekerjaan. Solat asar ni badan kita dah penat. Kan? Lepas tu sibuk nak balik rumah, jam lagi. Kan sibuk nak kira berapa untung, berapa rugi. Sibuk nak tutup kedai ke. Sibuk nak ambil anak ke. Sibuk asar ni. Jadi, daripada hadis ni, jaga baik-baik solat. Kenapa? Kerana solat subuh ni kita bertembung dengan waktu kita sedang sedap tidur. Tapi waktu asar, waktu kita sedang sibuk kepada nak menyelesaikan pekerjaan. Kalau orang-orang Arab dulu, waktu ni waktu mereka nak kira untung rugi, berapa cash flow dia. Okey, berapa modal dah dapat, berapa untung. Menyebabkan leka kira, alamak asar. Macam kita semua, sekarang ini pula dah mula bekerja. Bagi orang yang sudah mula bekerja, waktu asar ni lah waktu kadang-kadang, waktu tu nak siapkan sikit lagi kerja ni. Kan kadang-kadang drag waktu. Kadang-kadang dah siap kerja tapi waktu nak kejar balik ni, takut jam sebagainya, jadi asar tu kelang kabut. Jadi jaga baik-baik pada dua solat ni. Kerana kebaikan Allah bagi, Allah kaitkan dengan syurga. Kalau tuan-tuan nak tahu tajuk yang khusus pasal solat asar dengan solat subuh, itu kita kena bincang pada tajuk yang lain lah. Okey. Dapat tuan-puan? Faham Okey. Kita terus kepada hadis yang ke-17. Okey. Hadis ke-17 juga datangnya daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Kita kena tulis tu. Nabi SAW bersabda. Okey? Okey, apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, idza maradal 'abdu. Okey, kita baca hadisnya kejap ya. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, idza maradal 'abdu, apabila seorang hamba tu dia sakit, au safara, atau dia melakukan perjalanan, maknanya dia bermusafir. Nabi kata, apabila ada seorang hamba tu dia jatuh sakit, ataupun dia dalam keadaan dia bermusafir. Musafir ni kan sibuk, kan, mengejar waktu, kan, badan penat, betul tak, tempuh jam, nak kejar waktu lagi, anak-anak buat perangai lagi, macam-macam. Musafir tuan-puan, outstation jauh-jauh ni, kalau tak tekad, kalau tak ada keteguhan, tak daya nak balik dengan nak berempuh jam lagi, kereta banyak nak berhenti lagi, betul tak? Kan? Kadang-kadang nak berhenti tak ke tandas tu beratur panjang. Jadi tambah sakit lagi, contoh. Maka kata Nabi, dengan Allah ni, kita baca hadis ni. Nabi kata apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka akan dicatat baginya amal perbuatan seperti yang dia lakukan pada saat dia tak bermusafir, pada saat dia sihat. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia apa? Masya Allah. Allah Ta'ala ni maha kaya dia. Allah Ta'ala nak bagi kita pahala ni seolah-olah macam Nabi beritahu pada kita, kalau masa kita sihat kan, kita dapat baca Quran banyak, muka surat, betul tak? Kita boleh bangun solat malam, betul tak? Kita boleh puasa sebab badan kita sihat. Tapi apabila kita jatuh sakit ni, kan kadang-kadang nak baca Quran pun kadang tak sekuat macam kita sihat kan. Nak bangun malam pun tak seperti macam kita sihat kan. Lepas tu
kita nak puasa pun tak larat sebab kita nak kena makan ubat lah kadang-kadang kan. Tetapi jangan bimbang. Satu berita gembira dari Nabi SAW, kalau waktu kita sihat, kita rajin solat malam, kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, tapi waktu kita sakit, Allah akan bagi pahala sama macam kita sihat tu. Ni berita gembira bagi orang yang sakit. Bukanlah kita suka sakit tu. Sakit tu satu ujian yang lain. Okey, tetapi kalau waktu dia sihat, dia boleh bangun ataupun dia boleh puasa sunat lah contoh kan. Tapi sejak sakit ni tak boleh lah macam dulu. Sebab apa? Sebab nak kena makan ubat, tak larat, nak tahan perut ni. Betul tak? Kalau masa sihat dulu, ya Allah, dapat berjalan, pergi ke masjid. Tak kisahlah panas ke, tak panas. Tapi waktu dah sakit ni, tak boleh lah, nak kena naik kereta lah pergi. Niat tu nak berjalan, Allah bagi pahala macam dia berjalan. Masya Allah. Kita bayangkan kelebihan dia. Okey. Lepas tu macam kita musafir. Musafir ni kan banyak nak guna waktu. Badan penat. Kan? Waktu kita tidak bermusafir kan, kita dapat sembahyang qabliyah, dapat sembahyang rawatib. Betul tak? Kita dapat berpuasa. Kan kita sempat nak tengok Quran ataupun kita sempat nak ikuti majlis ilmu. Betul tak? Tapi dalam musafir ni dah tak dan dah. Betul tak? Yang tak dan tu Allah bagi pahala sama macam kau tak bermusafir tu. Hadis riwayat Muslim. Tetap tak nampak. Jelas tak nampak tak kebaikan, kurniaan yang Allah nak beri kepada kita. Kita nak apa lagi pada Allah? Allah bagi kita semua benda dah. Lepas tu nak dapat pahala pun Allah bagi peluang, Allah bagi jalan, Allah bagi ruang. Jadi manfaatkanlah waktu sihat. Manfaatkanlah waktu kita tidak sibuk. Okay. Jadi hadis ni, pengajarannya adalah kita dapat belajar. Cuma saya minta tuan-tuan tulis ya, sebab saya tak letakkan pengajaran dia dekat nota tu. Saya baru buat penambahan sikit. Okey. Dekat sini kita dapat belajar apa? Luasnya rahmat Allah kepada para hamba-Nya. Maha kasih sayangnya Allah. Allah Ta'ala ni tahu. Hamba dia ni sian, dia sakit. Allah juga yang buat sakit tu. Kan? Tapi Allah tahu kesian dekat dia sakit. Kan? Duduk di atas katil tak boleh nak gerak macam dulu. Tapi Allah bagi pahala macam dia sihat. Dia buat ibadat ketika dia sihat. Kan? Maha latif Allah Ta'ala ni kepada hamba dia. Kan? Sian tengok hamba dia ni nak musafir. Kan? Nak melayang ke anak, nak melayang orang ramai lagi, penat, jam dan sebagainya. Tak sempat dia nak dengar kuliah majlis ilmu contohnya. Tak sempat dah nak belik Quran nak dengar ni. Cik duduk layang kena anak menangis lah, buat perangai sini, cucu scam tu kan. Allah bagi pahala pada dia. Dia niat nak, tapi dia tak sempat nak buat. Nak mengejar masa dan sebagainya kan. Tak apa. Hadis ni bagi berita gembira kepada kita. Yang kedua, kita dapat belajar kelebihan kita beramal ketika kita masih sihat dan ketika kita tak disibukkan nak bermusafir. Tapi kalau kita tak buat amal tu masa kita sihat, sakit baru nak buat, dia tak dapatlah pahala seperti itu. Cuma dia dapat pahala lain, dia bersusah payah nak buat ketika sakit. Itu masuk bab lain. Dia masuk bab lain pula. Faham tak? Faham tak? Maksud dia macam ni. Contohnya orang yang pergi salat berjamaah dalam keadaan sihat dengan orang yang pergi buat salat berjamaah dalam keadaan sakit, pahala dia tak sama. Allah akan bagi pahala banyak pada orang yang sakit tu. Sebab apa? Kepayahan dia tu, dia pergi juga berjamaah. Itu dari sudut tajuk yang lain. Tapi tajuk ni, dia akan dapat pahala yang sempurna macam dia sihat. Tapi disebabkan dia sakit. Ataupun dalam keadaan dia kesibukan.
Okey. Nampak tak tuan-tuan jelas ya? Pintu-pintu nak buat kebaikan, jalan-jalan kita boleh dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu masa MCO buat amal, masa sihat. Tapi apabila kita dah sibuk, dah mula nak rentah negeri, kita dah terkejar dah. Jadi, manfaatkan waktu sihat dan waktu dalam keadaan tidak kesibukan. Hadis ini, hadis kita sebut. Okey, kita pergi kepada hadis nombor 18. Daripada 25 hadis. Kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap perkara yang baik dia dikira seperti bersedekah. Dia adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang kita sebut pada hadis-hadis sebelum ni kan, disebut banyak contoh. Buat baik tu apa? Hadis ni disebut umum. Apa saja perkara yang baik, dia dikira pahalanya sedekah. Dia seperti orang yang bersedekah. Allahu Akbar. Banyaknya lah kebaikan Allah nak bagi pada kita. Allah tak limitkan. Kan Allah tak kata amal ni saja kau seperti pahala sedekah. Tak. Allah kata kullu ma'rufun. Setiap perkara kebaikan dikira kau bersedekah. Okey. Kita tengok pengajaran hadis ni. Okey, hadis ni pengajarannya adalah yang kita dapat belajar dekat sini, teladannya pengajarannya apa? Diperintahkan untuk buatlah kebaikan dengan segala macam bentuknya. Maknanya buatlah apa pun kebaikan. Islam ni, ya Allah, satu agama rahmat. Bukan kebaikan hanya mesti ke masjid, baca Quran, tak. Apa pun bentuk kebaikan. Kita dah belajar dah sebelum ni. Masih ingat tak? Pada haiwan, pada membuang benda-benda bahaya di jalan. Apa saja. Buang kotoran, betul tak? Senyum, macam-macam kebaikan. Tapi kebaikan tu akan dikira kebaikan jika ia sesuai dengan apa yang Allah syariatkanlah. Taklah semua benda tu dikira kebaikan kalau dia tak selari bertentangan dengan Allah kehendaki. Maknanya kebaikan dekat situ, kebaikan yang memang Allah iktiraf dia itu adalah kebaikan yang Allah redha, yang Allah Ta'ala suka. Tapi kalau kita buat benda salah bagi kita tu baik, tu tak dipanggil kebaikan. Yang kedua, segala kebaikan dan kebajikan yang dikerjakan oleh orang mukmin pasti dia dapat pahala. Pasti dapat pahala. Kan? Allah bagi pintu kita buat kebaikan. Hadis ni motivate kita, buatlah kebaikan. Buatlah kebaikan. Kau akan dapat pahala seperti bersedekah. Kau seperti orang yang bersedekah. Okey, kita terus kepada hadis ke-19. Okey, daripada 25 hadis. Kita lajukan sikit. Sebab hadis ni mudah je nak faham. Okey, hadis 19 ni dia ada 3 lafaz. Sebab tu saya tulis kat situ 19/1, 19/2, 19/3. Dia ada 3 lafaz hadis tu. Kenapa kita kena bawa 3? Kenapa kita kena baca 3 hadis? Kerana satu hadis kepada hadis yang lain dia saling memberi maklumat tambahan, saling melengkapkan, saling memperincikan. Okey, hadis yang pertama. Menarik juga hadis ni, masya-Allah. Okey, kita tengok hadis. Hadis ni kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrifu gharsan." Tidaklah mana-mana orang Islam yang dia menanam satu tanaman. Tanaman ni maksudnya pokok-pokok. Dia tanam pokok durian ke, dia tanam pokok pisang ke, dia tanam pokok betik ke, dia tanam pokok mangga ke. Dia tanam. Sebab perkataan yaghrisu ni bentuk pokok-pokok asjar. Dia tanam.
Melainkan Nabi kata illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan, melainkan apa yang dia makan dari apa yang ditanam tu dah dikira sedekah juga. Masya Allah. Kita tanam satu pokok tu ada hasil, kita makan hasilnya pun kita dapat sedekah. Kita dikira dapat sedekah dah kita dapat. Lepas tu wama suriqa minhu lahu sadaqatan. Dan apa yang dicuri dari pokok itu pun jadi sedekah baginya. Masya Allah. Kalau kita baca hadis ni kan lain apa yang kita tahu. Tengok orang curi buah durian kita pergi maki, laknat, buat semayang hajat, baca Yasin 7 mubin. Orang kita ni. Tapi kalau dia baca hadis ni, seolah-olah dia terima kasihlah pada orang mencuri tu. Bukanlah kita menggalak orang mencuri. Tetapi jangan salah faham pula. Jangan viral pula ada satu ustaz tu menggalak orang mencuri. Bukan. Maksudnya kalaulah orang dah curi. Kan? Tanam, puas kita tanam pokok apa. Pokok mangga contoh kan. Jauh pada rumah kita nak tengok, aku kira ada berapa biji, tengok-tengok tak ada. Hati kita, ingat hadis tu. Dapat pahala aku. Orang curi makanan aku, pokok aku ni, kan dapat pahala. Dikira kita bersedekah kepada orang yang mencuri tu. Dapat pahala. Janganlah dimaki pencuri tu. Janganlah disumpah laknat pencuri tu. Janganlah sampai, jangan. Okey, lepas tu Nabi kata lagi, wala yarza'u ahadun illa kana lahu sadaqatan. Dan tidaklah kepunyaannya dikurangi oleh seseorang melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Okey, maknanya Nabi kata apa yang kita buat tu, yang kita tanam tu jadi sedekah. Sama ada kita ambil buah tu dah jadi kurang, jadi sedekah, ataupun orang ambil pun menjadi sedekah. Okey, riwayat Muslim. Okay, kita baca hadis kedua. Akan lebih jelas lagi. Okey. Sabda Nabi SAW, "Fala yaghithu muslimu gharthan." Tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman. Pokok-pokok dia tanam. Kan? Walaupun satu pokok dia tanam. Fayaqulu minhu insanun. Lalu tanaman tu dimakan oleh manusia. Sama ada tuan dia makan, jiran dia makan, orang lain makan, pencuri yang tadi makan. Wala dabbatun ataupun haiwan yang makan, wala tairun ataupun burung yang makan, illa kanat lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Malaikat ia menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Masya Allah. Kenapa sampai hari kiamat? Sebab pokok tu kan, maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu selagi mana ada pokok tu ada manfaat, keluar hasil, orang lain makan, kita makan ke, orang lain makan ke, haiwan-haiwan makan ke, burung-burung makan ke, pahala dia berjalan. Kita dah dapat dah. Satu lagi cara nak dapat pahala kita di alam kubur ni, kita kena banyak menanam pokok-pokok yang boleh bagi manfaat hasilnya kepada orang lain. Kita nampak dah. Bukan sekadar wakafkan tanah yang kosong. Tapi kita mula menanam. Tanam pokok durian. Contoh kan. Sian orang miskin. Kadang tengok buah durian jual. Nak beli mahal. Boleh telan air liu. Tapi kita telah wakafkan. Okey, kebun saya ni saya wakafkan hasilnya kepada siapa nak makan hasilnya. Masya Allah. Kadang-kadang tak sempat kita nak kutip. Tupai dah, tembuk dah buah tu. Dapat kita dipanggil, kita telah bersedekah kepada tupai tu. Kadang-kadang nak ambil hasil dia, kadang tengok beruk dah. Beruk monyet-monyet dia dah ambil hasil dia. Jangan kita maki monyet tu. Jangan disenapangkan monyet tu. Jangan ditembak monyet tu. Kalau tak membahayalah. Kan, kalau dia sekadar makan hasil kita, ya Allah. Kita telah buat sedekah pada mereka sebenarnya, tuan-tuan. Bayangkan kalau pokok tu kekal. Walaupun kita dah tak ada, keluar lagi hasil. Burung-burung makan hasil kita tu. Ya tuan-tuan, ini pengalaman saya ya.
tanam pokok betik ya berpuluh-puluh kat rumah mak. Tengok tak keluar hasil. Dah keluar hasil, tak dapat hasil. Sebab apa? Sebab berdekatan dengan monyet banyak. Marah kat monyet, jangan dimarah monyet tu. Tak apalah mak, kata sedekah kita kepada dia. Kadang-kadang tanam pokok datang pula si khinzir kan. Duk korek-korek ubi kita baru duk tanam belakang rumah tu. Kita kata memang khinzir betul lah. Contoh kan. Patutnya kita apa? Tak apalah mak. Itu sedekah kita bagi pada haiwan tu makan. Ya tuan-tuan. Kan tanam pokok betik, kadang burung tu tebuk, tupai tu tebuk, ambil kan. Jadi tuan-tuan perempuan, kita nampak tak jalan nak buat kebaikan yang Allah bagi, ya Allah. Sampaikan pahala kita berjalan dengan pokok yang kita tanam. Apatah lagi kalau berpokok-pokok. Walaupun orang tak makan. Walaupun haiwan yang makan. Ya Allah, betapa rahmatnya Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Tapi kita terbalik. Kita pergi maki, pergi laknat, pergi. Sebab tu kalau kita bercucuk tanam, jangan fikir hasilnya untuk kita je yang makan. Tapi juga pada haiwan-haiwan yang makan. Okey, kita tengok pada hadis ketiga. Hadis ketiga ni sabda Nabi SAW, la yaghisu muslimun gharsan wa la yadhra'u dhar'an. Hadis ketiga ni dia ada pertambahan tuan-tuan. Nampak tak perkataan yadhra'u? Yadhra'u ni maknanya dia ada beza dengan yaghisu. Kalau yaghisu, ghin, rasin ni, dia adalah bentuk tanam pokok. Tapi kalau yazra'u, dia berbentuk tumbuh-tumbuhan. Dia ada beza sikit. Kalau yaghisu, kata para ulama hadis, dia kaitan dengan pokok-pokok lah yang ada dahan, macam pokok durian ke, pokok rambutan ke, pokok-pokok lah. Tapi kalau yang yazra'u ni macam tumbuhan-tumbuhan yang melata. Contohnya tuan-tuan tanam apa? Contohnya tuan-tuan tanam sayur, contohnya. Kan tiba-tiba ulat makan dekat daun sayur tu. Jangan dimaki dekat ulat tu. Kau hajar punya ulat ni makan. Kan. Dan tengok ada serangga-serangga makan. Kita dibenarkan untuk menghapuskan mereka. Tapi janganlah sampai kita nak maki-maki pula. Nak laknat haiwan-haiwan itu. Kadang siput duduk dekat celah-celah pokok tu. Kan sebenarnya kita telah buat apa kata Nabi, fayaqula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kana lahu sadaqatan. Lalu tanaman itu dimakan oleh manusia ke, dimakan oleh haiwan ke, ataupun makhluk yang lain. Makhluk lain ni macam serangga ke, kan ulat-ulat ke, melainkan ia menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang selama ni kalau kita baca hadis ni, ya Allah, rupa-rupanya boleh buat pahala pada menanam pokok-pokok. Maka ambillah kesempatan balik kampung ni, balik rumah mak ke, yang mana ada tanah-tanah yang kosong terbiar tu, cepat-cepatlah menanam. Walaupun kita tak sempat pun nak makan hasil dia, tetapi siapa yang akan makan hasil dia? Orang lain yang hidup. Ada haiwan-haiwan yang makan. Mungkin orang tengok, dia ni tak ambil ke hasil. Kadang-kadang kita terlupa ada makhluk-makhluk lain yang makan dia. Semua tu jadi apa? Jadi sedekah. Sampai hari kiamat tu nak menunjukkan apa? Pahalanya berjalan kepada kita. Okay, jom kita tengok pengajaran dia apa. Sabda Nabi SAW. Di sini diperintahkan untuk menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan. Dan keutamaan kita memakmurkan bumi, menguruskan bumi itu. Yang merupakan perkara ini amalan yang pahalanya tidak berhenti dengan kematian pelakunya. Pelakunya maksudnya penanamnya, pemiliknya. Masya Allah. Kita dapat satu maklumat baru kan. Yang kita terlupa. Ingat pahala yang boleh bawa kita ke kubur ni, ingat hanya dengan pahala ritual semata-mata. Tapi rupanya pada tanam-tanaman.
Jadi manfaatkan tuan-tuan dan perempuan, siapa yang ada tanah, ataupun siapa yang boleh sewakan tanah, siapa yang boleh pajak tanah, tanamlah. Ambillah hasil dia. Sayur-sayur ke, kan. Oh, banyak sayur-sayur tanam, mana-mana tengok kat celah-celah rumah tu yang boleh tanam. Sekali mudah tuan-tuan. Cara bentuk nak tanam ni mudah nak tanam. Tak perlu tanah pun tak apa. Manfaatkan. Pesan kat jiran-jiran. Siapa nak ambil sayur tu, ambil lah. Hantar kat guru WhatsApp. Ya Allah, kita dapat sedekah. Buat sedekah, dapat pahala. Walaupun kita dah tak ada. Ada tanah kita tu. Tanah wakaf Cik Ya, contohnya. Pesan pada anak kita, pesan pada orang. Hasil-hasil ni biarkan orang kampung ambil. Dapat pahala berjalan ketika kita berada di alam kubur. Kan, kadang-kadang haiwan tumpang makan. Ini jangan lepaskan peluang buat amal seperti ini. Yang berikutnya adalah hendaklah berusaha memberikan manfaat kepada makhluk Allah yang lain dan mempermudahkan urusan dan memenuhi keperluan mereka. Ni maksudnya kita ambil manfaat dari sudut itulah, kan. Sebab kita, orang lain dapat manfaat. Kadang orang nak beli sayur pun tak ada duit. Kadang orang nak makan buah-buahan pun, nak beli pun kadang-kadang tak mampu nak beli. Tapi kita yang ada kelebihan ni, mungkin kita tak bagi duit, tapi kita beri kepada hasilnya. Yang ketiga, seorang Muslim mendapat pahala dari hartanya yang dicuri. Dapat pahala juga. Ataupun dirosakkan oleh makhluk yang lain dengan syarat dia sabar, dia menyerahkan urusan itu kepada Allah, bukan dengan maki-maki, bukan dengan sumpah laknat. Mana nak dapat pahala? Jadi, ambillah manfaat ini. Okey. Kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-20. Kita nak masuk hadis ke-20 daripada 25 hadis. Okey. Saya mungkin berhenti pada hadis nombor 19 kerana kita nak bagi ruang kepada mana-mana soalan yang ada. Jadi saya berhenti pada hadis nombor 20 ni ya. Tapi boleh baca dulu hadis pasal duduk jauh daripada masjid ni. Okey. Kita jawab dulu mana-mana soalan yang ada. Saya tengok dulu soalan dekat ruangan chat kalau ada. Kejap ya. Okey, soalan pertama tentang batal tak wuduk kalau tersentuh suami isteri. Okey. Yang soalan ni ada khilaf, perbezaan pendapat di kalangan para ulama fiqh. Di kalangan para fuqaha ada beza. Ada yang kata batal kalau menyentuh isteri, sama ada bersyahwat ke, tak bersyahwat ke. Ada yang mengatakan tak batal kalau menyentuh isteri dengan syarat tak ada syahwat. Bahkan ada yang kata tak batal pun sentuh isteri dalam keadaan berwuduk, sama ada syahwat ke, tak bersyahwat. Berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama hadis. Kita boleh amalkan yang mana-mana satu daripadanya. Kerana semua itu adalah adanya dalil bagi kedua-dua pihak. Kalau tetap pegang kepada batal, maka ambillah wuduk balik semula. Kalau tetap pegang kerana tak batal, maka tak perlulah ambil wuduk semula. Dia khilaf sebenarnya. Kita tak boleh memperkecilkan, meremehkan di antara dua pendapat tu. Maknanya pendapat yang kuat yang kata tak batal kalau tanpa ada syahwat tu. Sebab ada hadis Nabi yang Nabi cium Aisyah, tapi Nabi terus solat. Kenapa Nabi tak berwuduk? Jadi maknanya ada pendapat yang kata tak batal pun kuat juga. Pendapat yang kata batal pun ada sebabnya juga. Jadi dia khilaf. Amallah mana yang tuan-tuan yakin. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam tak yakin aku, ambillah wuduk. Itu lebih baik. Keluar daripada khilaf, maksudnya ada yang kata tak batal, ada kata batal. Kalau kita pegang kepada ambil wuduk semula, lagi senang. Tenang hati kita. Tapi kalau kita nak pegang kepada pendapat yang tak batal, ambillah pendapat tu. Dua-dua tu dia menjadi
menjadi perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okey, tapi kalau kita rasa macam tak yakin, ambil je lah wuduk semula. Selesai masalah. Okey. Cuma saya minta maaf sebab saya tak dapat nak bentangkan dalil-dalil bagi kedua-dua pihak. Sepatutnya kita kena bentangkan. Pihak pertama kata batal, dalilnya apa? Pihak kedua kata tak batal, dalilnya apa? Cuma waktu tu agak terbatas, jadi saya tak dapat nak bentangkan bagi kedua-dua dalil tersebut. Okey? Okey, kita tengok kalau ada siapa-siapa yang sempat tengok di laman web Jabatan Mufti Wilayah, cuba tuan cari maklumat hukum menyentuh isteri ketika berwuduk ataupun batal tak. Nanti kalau siapa sempat, letakkan link tersebut di dalam grup WhatsApp. Okay, di Malaysia ni, kalau di Malaysia memang kita banyak merujuk kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab, kalau ikut kepada mazhab Imam Syafi'i, dia jadi batal. Okey, dia jadi batal. Tetapi kalau kita bincang secara ilmiah, dia agak ada terbuka sikit pada pengamalan dalam amalan syariat ni, dia terbuka sikit. Jadi kalau kita yang belajar ni, kita kata dua-dua pendapat itu boleh diterima. Jadi jangan saling bergaduh, jangan saling sesat menyesatkan, ya. Kerana dua pendapat tu ada dalil dia. Okey. Waktu menunggu salat wajib saja ke atau termasuk menunggu waktu salat? Oh, yang salat sunat ni saya wallahu ta'ala alam. Saya wallahu ta'ala tentang salat sunat. Tapi kalau kita faham pada hadis tu, dia merujuk kepada salat yang wajib lah. Tapi salat sunat ni saya wallahu ta'ala alam. Saya tidak ada ilmu. Kejap. Kejap ya. Saya jawab mana soalan yang saya mampu jawab ya. Ada tak ciri-ciri spesifik bermusafir yang dapat pahala mengalir dan dengan yang tak dapat? Contoh, bermusafir kerana pergi bercuti. Okey. Musafir dekat situ mestilah musafir yang bukan buat maksiat lah. Bukan musafir yang buat maksiat. Kalau musafir nak pergi bercuti, niat untuk rehatkan tubuh badan, rehatkan minda, boleh. Perkara yang harus Allah benarkan. Niat dia nak ibadat. Nak buat ibadat tu dari sudut kita nak keluar, kita nak rehat-rehat badan kita, pemikiran kita, boleh. Tapi bukan niat buat maksiat lah. Kalau niat buat maksiat tak dapat lah. Dia niatnya bukan keluar musafir itu untuk buat maksiat. Okey. Kemudian, bagaimana jika tanam bunga-bunga yang lebah makan madunya, Ustaz dapat pahala? Iya. Kalau tengok pada hadis tadi tu, dia dapatlah. Dia dapat juga. Okey. Terima kasih kepada Puan Nur Rashidah kerana berkongsi kepada kita tentang artikel adakah batal wuduk sekiranya suami bersentuhan dengan isteri. Baca ya dekat situ artikel tersebut. Moga-moga dapat manfaat dia. Okey. Ada pertanyaan lain tak secara verbal sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Ada pertanyaan? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Boleh dengar kan? Okey. Ada mana-mana pertanyaan? Ke tak dengar suara saya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Okey, nak tanya tentang musafir ini, adakah jarak untuk kita nak kira setakat mana kita tu dikira bermusafir? Okey, kejap Ataupun kita okey, lagi soalannya? Itulah. Okey, sekejap. Maknanya jarak ya.
Okey. Kalau kita merujuk dalam kitab fiqh karangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, saya rujuk dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, kita tengok tentang jarak dia. Okey, begini. Kita tengok jarak dia. Okey, tentang musafir tadi kan. Sekejap ya. Tengok tentang jarak dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia sebenarnya jarak untuk bermusafir ni pun sebenarnya dia ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan macam mana dikatakan orang itu bermusafir. Sebenarnya dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, dia bukan melihat kepada jarak, tapi dia melihat kepada keadaan, melihat kepada situasi dia nak keluar tu. Ada juga pendapat kedua, dia mengkaitkan dengan jarak. Jarak tu dia mengikut kepada kalau bahasa kita mudah, mengikut kepada kilometer dia. Mengikut kepada kilometer dia. Sekejap. Saya nak kena tengok jarak dia. Okey. Sekejap musafir. Okey. Dia ada pendapat kata 80 km lebih, ada yang kata 90 km yang lebih. Okey. Jadi saya minta siapa yang boleh carikan maklumat dalam web tu tentang jarak untuk bermusafir. Dikatakan musafir tu berapa jarak dia? Saya tak jumpa pula dalam buku ni. Tapi paling mudah, hatta paling selamatnya pegang kepada 90 lebih kilometer puan. Kalau kita bawa kereta, kita ambil dalam 90 lebih kilometer lah. Ambil dalam 90 ke atas tu, dia panggil musafir. Dia panggil musafir. Ambil ikut kilometer tu paling mudah. Ustaz, ni saya Google. Okay, dia kata perjalanan yang jaraknya 81 km dan lebih. Ya, itu saya sebut tadi tu. Ada yang kata 81, ada yang kata 90 lebih tadi tu. Melebihi dua marhalah. Dia okey. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, syarat-syarat perjalanan yang boleh untuk qasar dan jamak tu, dalam kitab ni dia menyebut jaraknya hingga 81 km dan lebih. 81 km dan lebih ni maknanya dalam kadar 2 marhalah. Dia bukanlah ketepatan tu, bukanlah spesifik khusus tu, tapi dia merujuk kepada konsep takribi, maknanya lebih kurang lah. Lebih kurang. Ini dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Dah ada terjemahan pun sebenarnya. Kitab Fiqh Al-Manhaji. Okey, 81 km lebih. Okey. Ataupun dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dia menyebut 89 kilometer. Kalau kiraan tepat dia 88.704 kilometer pula. Dikirakan. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi, dia guna istilah barid ataupun farsakh. Itu istilah dalam hadis lah. Dia ambil cerita tentang Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengqasarkan solat tu dan mereka tak berpuasa dalam perjalanan yang dikira dalam dia panggil dalam, disebut dekat sini lebih kurang dalam jarak dia panggil arba'ah burudin.
4 barid. 4 barid ni, dia panggil istilah 4 barid. 4 barid, kira dia macam mana tahu? 1 barid dikira 12 batu. Kalau 4 barid kali dengan 12 lah. Maknanya 1 barid menyamai 12 batu. 4 barid, kira tentang 17 batu tadi tu. Maknanya 1 barid 12 batu. Kalau 4 barid kali dengan 12 batu. Ataupun dalam hadis tu dia menyebut 4 barid tu dengan istilah sittata asyara farsakhan. 16 farsakh. 16 farsakh disebut di sini, kiraan dia macam mana tahu? Dia panggil macam ni. Hadis kata 4 barid iaitu 16 farsakh. Okey, 4 barid bersamaan 16 farsakh. Okey, farsakh tu kiraan dia 1 farsakh menyamai 3 batu. 1 farsakh menyamai 3 batu. Kalau 16 farsakh kalilah dengan 3 batu. Ataupun istilah dia 4 barid. 4 barid menyamai 12 batu. Dalam bahasa kita mudah ceritanya, dalam fiqh manhaji dia sebut 81 kilometer dan lebih. Jadi kalau kita rasa tak bolehlah 81 kilometer, tariklah 90 kilometer sikit ataupun 100 kilometer ke. Tapi dalam fiqh manhaji disebut 81 kilometer. Okey, jelas. Itu dalam kitab fiqh al-manhaji. Sudah dipanggil musafir. Okey. Ada persoalan lain tentang perempuan yang Allah rahmati sekalian? Ada tak pertanyaan lain? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Saya nak tanya tentang hadis nombor 15 yang dikatakan menunggu kedatangan waktu solat setelah mengerjakan solat. Adakah ini dikaitkan dengan zikir yang kita baca selepas solat? Sebab antara solat Okey, ya. Sebab antara solat Zuhur dengan Asar, for example kan, kita sibuk dengan lepas pada solat tu kita buat kerja-kerja lain kan. Jadi maksudnya bukan kita duduk menanti waktu solat Asar yang mungkin mengambil masa lagi 2 jam kan. Jadi jadi saya nak pencerahan sikitlah itulah Ustaz. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan. Okey. Dia menunggu waktu solat tu bermaksud diisi dengan perkara-perkara yang boleh bawa pahala lah. Bukan sekadar duduk termenung saja semata-mata. Dia boleh diisi dengan zikir, baca Quran, apa saja. Dia baca kitab ke, betul tak? Dia baca nota-nota yang dia belajar tu nak ulang balik semula ke. Maksudnya diisi dengan mengingati Allah. Sama ada baca Quran dan sebagainya. Itu termasuk Puan. Itu termasuk daripadanya. Okey. Kalau kita belajar khusus tentang kelebihan menunggu waktu salat, salah satu yang tadi itulah. Tapi kalau kita ambil kelebihan lain, kita seperti orang yang solat. Kelebihan lain dia, kita mendapat doa daripada malaikat. Orang yang menunggu solat tu maksudnya kan, contoh macam dia duduk lama kat tikar sejadah, dia duduk lepas solat dia kan. Niat dia nak tunggu solat. Okey. Contohnya lepas dia sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur, lepas tu dia ambil masa 1 jam. Mula-mula dia kira lah. Okey. Jadi, dalam tempoh 1 jam tu, dia dapat banyak kelebihan. Pertama, dia dapat kelebihan yang seperti ribat tadi. Lepas tu yang lain, malaikat akan doakan dia. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Itu kalau
pada tajuk doa malaikat. Saya tunjukkan sekejap lagi hadis dia. Okey. Lepas tu kelebihan yang lain, dia dikira seperti orang yang sedang solat. Dia tak solat pun, dia duduk. Duduk bersila, duduk bersimpuh. Dia duduk, kan, dia niat dia untuk menunggu solat. Dia itu sebenarnya seperti orang yang sedang mengerjakan solat. Itu dipanggil kelebihan menunggu lama berada di tempat selepas dia solat. Dia seperti solat 1 jam. Tapi dia tak solat. Tapi dia kira seperti orang yang solat. Okey. Hadis tu, Ustaz, ya. maknanya dia Silakan, tidak maknanya dia tidak boleh selangkan dengan pekerjaan lain lah ya. Dia tidaklah, dia ada hadis tu dia dikaitkan dengan dia tidak melakukan perbuatan yang dia panggil muhdis. Sekejap. Saya tengokkan tajuk nota saya. Kelebihan. Oh, dia duduk dekat ni. Sekejap. Doa malaikat. Sekejap. Sekejap. Ya puan, jawapan dia ya. Dia tak buat benda-benda yang boleh mengeluarkan dia daripada perbuatan yang lara lah. Okay, dekat sini. Okey. Tuan tengok nota saya papar ni. Nampak tak nota yang sedang saya kongsi ni? Nampak tak? Doa, nampak tak? Menunggu tu solat. Okey. Nota ni sebenarnya telah pun dipelajari ketika kita belajar tajuk golongan yang didoakan oleh para malaikat. Okey, salah satunya menunggu waktu solat. Menunggu waktu solat ni, kalau kita baca dekat hadis ni, dia dikaitkan dengan, kalau kita baca hadis tu, Nabi kata dalam sabdanya, para malaikat akan bersolawat untuk seseorang di antara kamu selagi mana dia berada di tempat mengerjakan solat. Dan dia belum lagi berhadas. Ini dikaitkan dengan doa malaikat lah. Dia malam yuhdith, dia belum lagi berhadas. Berhadas tu apa? Ada 2 pentafsiran. Yang pertama bermakna dia masih berwudu. Makna yang kedua dia tidak bercakap dalam perkara-perkara dunia. So dia akan dapat doa malaikat. Bukan satu malaikat, ramai malaikat. Malaikat doakan apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ini pasal doa malaikat tadi. Okey, cuma kejap. Okey. Okay, dapat kan? Itu kelebihan lain dulu, dapatkan. Jadi yang doa malaikat tadi, dia terikat dengan dia tidak yuhdith. Dia tidak berhadas. Tidak berhadas tadi 2 pentafsiran. Okey? Kalau kita tengok kelebihan lain. Ini kelebihan lainnya, orang yang menunggu waktu salat. Okay, Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nabi kata, seseorang di antara kamu sentiasa dicatat sebagai orang yang solat. Tengok ya. Seseorang di antara kamu dicatat seperti orang yang solat selagi mana dia tetap berdiam menunggu solat. Tidak ada yang tahan dia untuk dia balik ke rumah dia melainkan niat dia nak tunggu solat. Contoh macam kita solat zuhur kan. Contohnya kalau macam saya solat Jumaat. Lepas habis solat Jumaat, saya tak nak balik rumah lagi. Saya duduk dekat tempat semayang tu. Kan, duduk kat situ, baca Quran ke, tengoklah. Kalau contoh saya habis solat Jumaat pukul 2. Kan, saya duduk kat masjid tu sampai pukul 3. Maksudnya saya masih lagi tidak berhadas. Maksudnya wuduk masih ada ke, ataupun saya tak buat benda-benda yang lara, tengok AB, tengok orang komen apa, tengok apa perkembangan bola sepak ni, sekian contoh kan. Contoh. Tapi saya boleh pegang handphone. Saya baca Quran ke, saya baca zikir ke, kan contoh, saya baca kitab ke daripada handphone tu, bolehlah. Kan? Sepanjang 1 jam tu lah, saya seperti orang yang sedang solat. Tengok kelebihan dia. Tapi saya tak solat, saya duduk je kat situ kan. Lepas tu pula dapat pula doa malaikat. Selama 1 jam tadi. Malaikat tu doakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah rahmatilah dia. Lepas tu orang dulu-dulu
dia suka duduk lama berwirid dekat tikar sejadah dia. Kita sebut tikar sejadah tu maksudnya orang dulu kan suka guna sejadah. Pakai tikar mengkuang ke apa kan. Dia tengok kenapalah lama duduk kat situ. Sebenarnya kalau dia ada niat. Dia niat kat situ, aku nak tunggulah waktu masuk solat. Kan solat yang berikutnya. Dia dapat macam orang yang solat. Lepas tu dia dapat kelebihan apa tadi tu? Kelebihan yang tadi tu. Dia juga dipanggil orang yang seperti orang yang menjaga sempadan negara daripada musuh. Tapi soalan puan tadi tu apa? Soalan puan tadi adalah dia apa tadi tu? Saya lupa tadi. Maksudnya Ustaz, kita pergi buat kerja lain. For example, orang yang kerja dekat pejabat kan. Lepas solat mesti dia sambung kerja pejabatnya. Lepas tu nanti masuk asar, baru dia sembahyang pula. Okey, yang itu saya wallahu ta'ala a'lam. Contohnya, dia niat nak tunggulah waktu salat sambil dia buat kerja-kerja lain tu, yang tu saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tak ada ilmu kat situ. Nanti saya nak kena semak balik semula. Contoh kan, ala-ala tunggu solat ni, masaklah kejap. Contoh. Adakah dia termasuk macam orang yang menunggu waktu solat ataupun menunggu waktu solat ni pada ayat tu saya wallahu a'lam. Saya memang tak ada ilmu kat situ. Nanti saya nak kena bertanya balik kepada orang yang lebih mengetahui maklumat tentang ni. Saya rasa kalau di segi praktikalnya antara maghrib dengan isya mungkin kita boleh buat lah. Tapi kalau zuhur dengan asar tu masanya tu agak, interval dia tu agak lama kan. Jadi maksud saya bertanya tu. Sebab lama itulah memerlukan kepada kesabaran, kepayan itulah Nabi katakan ia seperti orang yang seperti menjaga perbatasan daripada musuh tu. Tapi kita cubalah sikit-sikit. Kan macam kita memang tak ada kerja apa-apa kan. Boleh buat. Kalau macam saya jenis memang suka baca buku tu, memang boleh duduk lah. Duduk lah. Kalau kita ada tempat sandar, kita sandar lah. Kan? Duduk, boleh. Kalau baca buku ni puan, sebenarnya boleh leka. Boleh baca, dah masuk asar dah. Dia macam, praktisnya macam kita i'tikaf kan. Kan macam kita i'tikaf bulan Ramadan. Kita kan tak buat apa-apa. Dia boleh gunakan waktu tu. Boleh. Menunggu solat tu boleh juga kalau kita duduk bincang-bincang. Boleh. Dalam memberikan nasihat, tazkirah, belajar tu boleh. Boleh diambil manfaat dia. Begitu juga kalau ada kuliah-kuliah kan. Boleh diambil manfaat. Diisi dengan zikir. Tapi cubalah sikit-sikit insyaAllah. Perlahan-lahan. Bagi zikir isyak. Kalau kita memang tak ada waktu, kita cuba. Kita ambil lah antara zuhur asar ke, nak ke subuh ke zuhur tu, cabar juga tu. Yang mencabar itulah yang Nabi kaitkan dengan ribat tadi tu. Wallahu ta'ala. Tapi kita cuba ikut kemampuan lah. Mana yang mampu. Tapi adakah dia termasuk menunggu solat tu dengan kita buat kerja-kerja duniawi kita yang lain? Itu saya wallahu ta'ala alam. Saya tak ada ilmu kat situ nak jawab. Baik. Ada pertanyaan lain? Kita pun dah pukul 12. Saya pun nak kena bersiap-siap untuk solat Jumaat. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Datuk Nurun atas penganjuran majlis ilmu kita pada pagi ini. Juga kepada tuan-tuan perempuan, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kerana sudi mengikuti pengisian kita pada pagi ini walaupun dalam keadaan banyak benda nak kena buat, tapi masih lagi dapat mengikuti. Semua itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan hadis yang berikutnya. Maknanya minggu depan tamat tajuk bab yang ke-13. Lepas tu kita akan sambung dengan bab yang berikutnya. InsyaAllah. Nanti saya carikan babnya yang ada pertalian, berkaitan dengan apa yang sedang kita bincangkan. Sama ada kita nak buat tajuk mujahadah, bersungguh-sungguh nak kerja buat ibadat, ataupun kita tengok pada tajuk mengisi usia ini dengan perkara ibadat. InsyaAllah. Kita jumpa pada minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.